Hello. Baiklah, kita akan teruskan ya. Meremang pula bulu roma kan. Okey, saya baca kiriman email pula untuk anda ya. Sementara saya tunggu pemanggil-pemanggil yang mungkin ingin bersuara. Yang ini datangnya daripada Encik Abdul Latif berkongsi peristiwa. Dan Encik Abdul Latif menceritakan beliau bertugas sebagai seorang parking attendant di Singapura dan telah pun ditugaskan di salah sebuah kawasan di Singapura. Saya dengan beberapa budak parking attendant yang lain telah pun ditujukan menuju ke arah di salah sebuah kawasan. Saya tak nak sebut nombor blok lah, saya sebut tempatnya Yishun. Dan waktu itu sekitar pukul 3 lebih pagi. Kami pun berpecah lah untuk laksanakan kerja kami untuk saman kenderaan yang mungkin salah letak, yang mungkin tidak ada kupon, yang mungkin dah tamat tempoh label parking yang digunakan dan sebagainya. Jadi kisah pengalaman Cik Abdul Latif, saya ni kirakan pekerja yang dah lama dalam bidang ini. Dan bersama dengan saya ada 3 budak lah. Satu dah 2 tahun, yang 2 lagi tu baru dalam beberapa bulan. Pengalaman yang menakutkan apabila saya sedang berada di multi-story car park. Budak-budak yang lain ni pula, yang 2 yang baru ni sedang berada di car park yang biasa, bukan bertingkat. Tiba-tiba saya terdengar satu pekikan yang kuat sangat-sangat. Jadi pendengar Ria 897, Cik Abdul Latif dan seorang lagi pekerjanya yang dah pun berusia 2 tahun lah bertugas di tempat tu. Kami berdua lari bergegas ke tempat kejadian untuk lihat sebenarnya apa yang berlaku. Jadi saya dari jauh terlihat 2 pekerja baru. Kedua-duanya sedang berada di kolong blok, tempat orang duduk sedang menangis. Jadi saya tanya kenapa. Saya tak fikirkan pun tentang gangguan yang menakutkan. Saya fikirkan mungkin ada perompak, mungkin ada ada orang yang ambil kesempatan sebab kedua-dua ni adalah budak perempuan. Jadi saya tanya dan mata saya pun tengoklah lari berkeliaran. Saya tanya ke mana dia lari. Budak tu menangis tak henti-henti. Jadi akhirnya salah seorang dari mereka pun bercakap, bukan perompak. Jadi saya tanya apa yang mereka nampak. Katanya awal tadi bila mereka sedang lakukan tugas mereka, ada satu kenderaan mereka nampak di tempat duduk belakang ada orang. Jadi mereka cuba ketuk tingkap tu lah. Budak yang bercakap dengan saya kata, saya cuba ketuk, Cik, saya cuba ketuk tingkap belakang. Budak yang dalam kereta tempat duduk belakang tak respon. Saya ketuk lagi, dia tak respon. Kemudian saya panggil kawan saya yang berada lat 3 kereta jauh dari saya. Ina, sini. Jadi budak Rina ni pun datang. Dan si yang satu lagi ni yang kawan di ujung namanya Rina. Yang ini nama yang diceritakan ini namanya Z. Jadi Z panggil Rina, sini. Rina pun datang. Bila Rina datang, tiba-tiba Rina berdiri depan kenderaan, tak bergerak, tercegat. Kenapa engkau sini? Rina angkat tangan tunjuk kereta. Bila saya pandang, katanya bila budak ni pandang kisi, kata Encik Abdul Latif, budak ni pandang dalam kereta, si budak Z ni pandang, terperanjat. Ternampak budak perempuan tu ataupun benda tu dalam kereta, rambutnya menggerbang panjang sambil mukanya dilekapkan depan cermin yang sedang Z berdiri. Z terperanjat dengan keadaan yang menakutkan itu. Si Rina lari, Z lari, kedua-dua menangis sampai mereka duduk di kolong blok dan terpekiklah sambil itu, membuat Encik Abdul Latif dan seorang lagi rakannya turun ke bawah yang tidak disebutkan namanya di sini lari ke arah 2 pekerjanya. Dan itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kata Encik Abdul Latif, saya dah bertugas dalam bidang ni KC, dah makan 10 tahun. Tak pernah pun saya kena gangguan yang seseram itulah ataupun yang kata di sini setakut itu. Bila saya dengar kisahnya, meremang bulu roma. Baik-baik saya boleh buat seorang. Malam tu saya dengan mereka berempat, kami berjalan KC bergerak bersama untuk habiskan tugasan kami. Terima kasih KC dan juga selamat tengah malam KC. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Misteri akan kembali sebentar nanti. Kalau kita nakkan sesuatu, kita perlulah berusaha. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau